أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan halaman seterusnya daripada juz yang ke-30, dan hari ini kita berada pada surah yang ke-85, surah Al-Buruj, satu surah yang amat indah, penuh dengan panduan-panduan hidayah, memberi semangat kepada para sahabat, memberi semangat kepada kita. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz faham khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini lagi. Sonok hari ini Ustaz ni kita nak Ya. masuk ke surah Al-Buruj pada hari ini ya. Imam-imam selalu baca surah ini, dan harapnya Ustaz ya, dengan bacaan kita belajar hari ini bersama tuan-tuan yang di rumah, di pejabat, kita dapat menambahkan semangat kita setiap kali kita mendengar imam membaca, ataupun kita sendiri Ustaz kan membaca surah ini, kita akan makin-makin peka lagi bahawa perjuangan tidak pernah selesai kecuali apabila kita ini sudah pun bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan, kebahagiaan, rezeki dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Mari kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 590. Pada ayat 1 hingga 9 kita melihat kepada beberapa sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum membawa kepada satu perkara besar, laknat yang sampai kepada ashabul ukhdud. Siapakah mereka? Itu yang kita akan lihat sehingga ayat yang ke-9. Kemudian diikuti pada ayat 10 hingga 11 azab bagi mereka yang berbuat zalim dan kemenangan bagi mereka yang berbuat kebajikan. Ini yang kita akan lihat, dua ayat, dan diikuti pada ayat 12 hingga 16 kebesaran dan kekuasaan Allah untuk menguatkan janji dan ancaman. Ya, satu bahagian, dan diakhirkan pada ayat 17 hingga 22 ambil pelajaran daripada kehancuran, kebinasaan umat terdahulu agar kita selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 11 terlebih dahulu bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat sama-sama mengaji, teruskan share, tekan butang share dan juga sebarkan majlis ilmu kita My Quran Time baca faham amal. Surah Al-Buruj menjadi nama yang sehingga hari ini manusia-manusia di luar sana menggunakan perkataan Al-Buruj disandarkan kepada satu benda yang mewah, yang hebat. Mungkin ada sesuatu, insya-Allah akan sama-sama kita belajar pada hari ini. Saya pun nak belajar, insya-Allah. Jom kita baca ayat pertama hingga ayat yang ke-11 terlebih dahulu dengan nahawan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ustaz ya. Surah yang biasa dibaca dan hari ini kita nak melihat apakah isi kandungannya. Kalau kita lihat beberapa surah sebelum ini bercakap tentang sama ataupun langit, Allah membawakan tentang peristiwa akan datang ya, tentang hari kiamat bila idzas samaa'un syaqqat yang kita lihat sebelum ini, ataupun mungkin sebelum ini kita baca idzas samaa'un fatarat, iaitu apabila langit itu terbelah. Jadi beberapa perkara yang disampaikan dalam surah-surah sebelum ini berkaitan dengan langit dan perkara yang akan datang. Tetapi dalam surah Al-Buruj ini Allah membawakan kepada kita apa yang berlaku sekarang dan yang telah lepas ya, yang berlaku sekarang dan telah lepas. Maka Allah menyatakan pada ayat yang pertama was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang ya, langit yang mempunyai gugusan bintang. Mengapa Allah bersumpah ya, sebagaimana kita sudah bincang sebelum ini Ustaz ya, bila Allah bersumpah selepas itu ada jawabul qasam, iaitu Allah akan bawakan topik yang besar yang perlu kita beri perhatian. Jadi Allah suruh kita perhati dahulu bahawa sebenarnya demi langit yang hebat ya, yang kita boleh tatap, boleh tengok sekarang ini, ia mempunyai zatil buruj, mempunyai buruj. Apa maksud buruj? Buruj ini adalah sesuatu yang tinggi ya. Kalau kita cakap Burj Khalifah Ustaznya, maksudnya menara khalifah yang berada di kawasan Timur Tengah sana ya, orang kagum. Dan bila bercakap tentang al-buruj, ini adalah gugusan bintang yang tinggi yang menjadi panduan kepada mereka yang berlayar di lautan ataupun yang berkelana di padang pasir. Jadi ini adalah satu perkara yang amat dihargai, yang amat dinanti-nantikan. Pada waktu malam ada orang yang memahami tentang buruj tersebut. Jadi Allah bersumpah kerana buruj ini mempunyai fungsi yang amat besar kepada mereka yang nak berekonomi, yang nak berbisnes, nak berjalan. Mereka jadikan ini sebagai panduan. Kemudian pada ayat yang kedua,
Allah bersumpah wal yaumil mau'ud, iaitu demi hari yang dijanjikan. Kalau yang pertama Allah bercakap tentang langit, ya, yang mempunyai panduan untuk kita berjalan di atas muka bumi ini, tetapi lebih daripada itu Allah menyatakan demi hari yang dijanjikan, kerana perjalanan kita bukan sekadar menggunakan langit, ya, memanfaatkan buruj yang ada untuk berjalan di sini, tetapi untuk pergi ke mana? Wal yaumil mau'ud, untuk pergi ke satu tempat yang namanya adalah hari yang dijanjikan, iaitu hari kiamat. Allah bersumpah perkara tersebut sebagai satu penekanan kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka mendapat manfaat daripada as-sama, mereka mendapat manfaat daripada buruj, tetapi jangan sampai digunakan untuk kehidupan di sini sahaja, tetapi buatlah persediaan menuju kepada yaumil mau'ud, iaitu hari di mana semua dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu yang pasti akan berlaku. Baik, pada ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan satu perkara yang amat besar, ya, wasyahidun wa mashhud. Dan ini kita lihat banyak betul di dalam al-Quran, Ustaz, ya. Bercakap tentang wasyahid ini ada kaitan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahawa Tuhan itu tiada Tuhan kecuali Allah dan juga Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Di dalam hidup kita ini ada syahid dan ada mashhud. Contohnya kalau kita baca surah Al-Asr, Ustaz, ya, surah yang pendek. Siapakah yang syahid? Masa. Demi masa dia yang menjadi saksi kepada kita. Mashhud, bahawa sebenarnya manusia ini kebanyakannya berada dalam kerugian. Jadi dalam ayat yang ketiga ini Allah bersumpah, maksudnya ada yang jadi saksi dan ada yang disaksikan. Kalau kita tengok ada aksiden contohnya, Ustaz, kan, kita menjadi saksi dan yang disaksikan itu adalah orang yang kemalangan tersebut. Dan lebih daripada itu di dalam al-Quran banyak, ya, senarai-senarai tentang syahid dan juga mashhud ini. Contohnya bila kita bercakap tentang siapakah yang memuji Allah, semua makhluk-makhluk yang ada, apakah yang dipujinya? Dengan la ilaha illallah. Itu adalah wasyahidin wa mashhud. Jadi amat banyak dalam al-Quran. Contohnya siapakah yang menjadi syahid, yang menyaksikan? Orang yang berjalan ataupun berkelana. Dan apakah yang diperhatikan? Bukti ataupun tinggalan-tinggalan di Madian, di mana-mana sahaja di dunia ini yang Allah tinggalkan bekas-bekasnya itu untuk diperhatikan. Jadi Allah bersumpah dengan perkara ini nak menunjukkan bahawa agama ini ataupun Al-Quran ini adalah berkaitan dengan saksi dan disaksikan. Dan ia menggetarkan kepada kita, Ustaz, ya, pasal bila kita buat kebaikan, orang perhatikan kita bersyukur sangat. Tapi kalau katakan kita terlibat dengan dosa ataupun jenayah, bila saksi itu masuk mahkamah dan saksi itu menyatakan kamu yang saya perhatikan yang buat jenayah ini dan semua orang mendakwa, maka itu adalah perkara yang amat menakutkan. Maka bila Allah sudah bersumpah dengan ayat 1, 2, 3, Allah bawakan kepada kita ayat yang keempat, topik yang perlu diberi perhatian. Qutila ashabul ukhdud. Apa maksud qutila? Qutila ini adalah sebagai satu kutukan, Ustaz, ya. Ya, lebih kurang dalam bahasa Melayu kita ni matilah. Lebih kurang gitulah, ya. Qutila ini dilaknat dan didoakan ke matinya ataupun terbunuhnya seseorang. Siapa orang itu? Allah menyatakan ashabul ukhdud, iaitu satu kumpulan pembesar-pembesar di Najran, di kawasan Yaman itu, yang mereka ini menggali parit, Ustaz. Ya, kalau kita perasan ceritanya dalam hadis Nabi panjang, kisah ini seorang anak muda, anak kecil, dia beriman, dan bila beriman itu mereka tak puas hati, ya, penduduk di Yaman itu dia nak membunuh anak tersebut, tetapi tidak lut. Jadi akhirnya si anak kecil ini memberitahu kalau nak bunuhnya juga perlu mengucapkan kalimah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tukang panah tersebut ataupun yang ingin menyiksanya, yang ingin membunuhnya itu membacakan kalimah tauhid, dan akhirnya mati ataupun terbunuhlah si anak tersebut. Tetapi apabila upacara itu diperhatikan oleh orang ramai, orang-orang pada waktu itu semuanya bersujud dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pembesar Najran di Yaman ini mereka mengambil keputusan untuk menggali parit dan memasukkan orang-orang beriman dan dibakar. Pada ayat yang kelima, an-nari dzatil waqud, iaitu api yang mempunyai kayu bakar. Kayu bakar pada waktu itu ialah siapa? Orang-orang yang beriman pada suatu masa dahulu. Mengapa surah ini diturunkan? Ia adalah sebagai satu pujukan, Ustaz.
kepada para sahabat yang berada di Mekah bila mereka ini dibunuh, disula, ditampar, diterajang, yang diletak atas bara api seperti Khabbab al-Arad, ataupun yang diletak atas padang pasir, diletakkan batu seperti Bilal. Maka ketika mereka dibunuh dan dihenyak pada waktu itu, turun surah ini memberi semangat bahawa suatu masa dahulu ada peristiwa Ashabul Ukhdud, seorang anak yang beriman, tetap beriman, dan akhirnya keimanannya itu dia sanggup mati dan ia memberi kesan keimanan pada orang lain pun sanggup mati, sehingga kan ibu yang mengandung bayi pun sanggup untuk masuk ke dalam ukhdud ataupun dalam parit tersebut kerana mempertahankan kepada keimanan. Dan Allah bawakan perkara ini pada ayat yang ke-6, idhum 'alaiha qu'ud, iaitu mereka itu dalam memerhatikan pada peristiwa membakar kepada orang-orang beriman. Qu'ud ini maksudnya nyenggeng Ustaz ya, ataupun duduk relax, dia happy, dia gembira bahawa orang-orang beriman itu dibakar ataupun diseksa. Perkara ini bukan sekadar berlaku pada zaman Ashabul Ukhdud, pada kawasan pada zaman Yaman tersebut, tetapi berada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan zaman sekarang. Kita bercakap tentang di kawasan Uyghur ya, ataupun di kawasan banyak di kawasan dunia ini di mana ada orang-orang yang tidak beriman yang ingin membakar dan menghancurkan orang yang beriman. Jadi surah ini memberi semangat kepada mereka, memberi semangat kepada kita. Kita doakan agar kita tetap kuat dalam kehidupan kita. Allah menyatakan pada ayat yang ke-7, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka buat kepada orang beriman itu. Mereka saksikan, mereka betul-betul sedar bahawa mereka berbuat satu kemungkaran, kerosakan di atas muka bumi ini. Ayat yang ke-8 dan ke-9 adalah satu ayat yang memberi inspirasi, panduan kepada kita bagaimana melihat kepada realiti ini ya, realiti pada zaman Nabi dan juga realiti pada zaman ini jika ada orang-orang beriman yang dikutuk, dihenyak ataupun sampai dibunuh. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-8 dan 9 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Bukan sahaja menggunakan Al-Buruj sebagai satu nama dan lambang, tapi isi surah Al-Buruj begitu menginsafkan kita, menyebabkan kita sentiasa untuk bermuhasabah. Mudah-mudahan disebut an-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan keselamatan insya-Allah. Ayat ke-8 dan ke-9 Safas ya. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-8, dan mereka menyeksa orang-orang mukmin itu hanya kerana mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Terpuji. Ini adalah realiti. Kita mampu memahami perkara ini bahawa tidak semua orang yang bukan Islam itu bersifat begini, tetapi ada sekumpulan yang mereka ini naqamu, mereka ini suka membalas dendam, suka menyeksa kepada orang yang sedang beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Mengapa ada yu'minu billah, ada sambungan Al-Azizil Hamid? Kita perhatikan di sini, sebenarnya beriman pada Allah ini bukan sekadar kita beriman, tetapi kita mengakui Allah ini adalah Al-Aziz, yang mempunyai kuasa
sehingga perlu menjadi rujukan, perlembagaan, peraturan semuanya daripada yang berkuasa Al-Aziz itu sendiri. Dan ini ciri orang beriman yang menyebabkan orang-orang yang menyeksa ini mereka tak puas hati, Ustaz. Mereka tak puas hati disebabkan apa? Disebabkan oleh mereka ditegur oleh orang-orang beriman pasal apa? Oh, kamu ni rasuah, kamu ni menipu, kamu ni memakan harta orang lain. Disebabkan orang beriman ini meletakkan Allah sebagai Al-Aziz, sebagai sumber kuasa, maka ini menyebabkan mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati pasal nampak mereka ni beriman, dia akan tegur saya. Orang-orang begini tak kisah kalau orang beriman, ya, orang Islam, dia sembahyang seorang-seorang, tak kacau orang lain ataupun tak tegur orang nak rasuah ke, nak bunuh orang ke, nak curi apa sebagainya, dia tak kacau, dia okey. Tetapi bila seseorang itu mengambil Allah ini Al-Aziz, dia tak puas hati. Dia merasakan bahawa orang ini sedang mencabar dia, yang pertama, dan yang keduanya, Allah ini adalah Al-Hamid. Mereka selama ini harapkan merekalah yang diangkat, yang dipuji, tetapi rupa-rupanya orang beriman ni tak nak puji pun, tak nak kipas-kipas kepada orang ini. Mereka ingin hanya memuji kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan hal ini, dengan keimanan begini, mereka merasakan bahawa mereka tidak dapat kuasa, mereka tidak mendapat apa yang mereka inginkan, maka akhirnya mereka menyeksa, naqamu, ya, menyeksa kepada orang-orang yang beriman. Dan lebih daripada itu, mengapa kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada jawapan pada ayat yang ke-9 yang kita akan lihat selepas rehat nanti. Kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu naqama, yang kita perhati pada ayat yang ke-8 sebentar tadi, yang bermaksud membalas ataupun menyeksa. 17 kali disebut di dalam Al-Quran. Allah nyatakan bahawa sebab mereka menyeksa bukan kerana apa? Kerana mereka beriman tahap Al-Azizil Hamid, kerana meletakkan Allah itu sumber kuasa. Dia tidak mahu orang lain lawan Allah, dan dia menghargai Allah lebih daripada menghargai manusia, sehingga kan mereka rasa bahawa kami tidak boleh mendapat apa yang kami inginkan. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang agung. Banyak sekali isyarat Al-Quran, Ustaz Fas, yang menyebut orang-orang yang masuk syurga nanti. Itulah sebenarnya kemenangan yang hakiki. Faqad faz dalam surah Al-Hajj, faizun, dan ini fauzul kabir, kemenangan yang sebenar, kejayaan yang hakiki bila dapat melangkah masuk ke syurga. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita kepada bahagian yang kedua, terima kasih pada sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time. Kita dah masuk juzuk 30. Dan sahabat-sahabat, kita nak ngaji tajwid sikit sebelum kita nak meneruskan kepada bahagian yang kedua. Kita lihat slide kita yang mana pada ayat innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Pertama sekali kita tengok hebat Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah
Ya Allah Taala boleh menyusun Al-Quran kalamullah begitu hebat. Semuanya mati dengan qalqalah dal belaka kat situ. Pada ayat yang contoh kita letak ayat 13 hingga ke 16 itu innahu huwa yubdi'u wa yu'id, ada qalqalah dal mati. Qalqalah sini semuanya yang di hujung-hujung ketika wakaf kita panggil qalqalah apa? Pertama qalqalah sughra, yang paling kecil lah, paling bawah. Yang kedua qalqalah wusta, pertengahan wusta. Dan yang ketiga qalqalah kubra, yang paling kuat. Di sini qalqalah apa? Sahabat-sahabat sekalian boleh jawab dekat ruangan Facebook. Sini jawapannya ialah qalqalah yang kedua, itulah qalqalah wusta, pertengahan. Kenapa? Dal itu dimatikan ketika wakaf dan tidak ada tasydid pun di atasnya. Maka kita baca innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Sama je semua. Jangan kita baca ramai di kalangan pembaca membacanya seakan-akan dal tu ada sabdu, padahal tak ada. Dia baca macam ni, innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah wa huwal ghafurul wadud Allah dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Dia lambatkan satu, lepas tu ditekankan dal tu, seolah macam dal bersatu. Tambah sabdu macam tambah huruf bila baca Quran. Jangan tambah sabdu. Dzul 'arsyil majid, macam tu je. Qul huwallahu ahad, jangan ahad. Jangan. Kalau ada sabdu boleh baca macam tu, bil haqq. Kalau ada sabdu, kalau tak ada sabdu, kita jangan beratkan sampai macam qalqalah yang kubra yang ada sabdu. Hati-hati wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama memberi perhatian kepada qalqalah Ustaz ya. Menarik di ayat yang ke-14, 15, 16, 17 itu berkaitan dengan qalqalah dal sebentar tadi, dan jangan lebih-lebih Ustaz kan bagi sekadarnya. Dan kita perasan sebenarnya daripada ayat yang ke 11 bertukar kepada ayat 12 itu hujungnya berbeza Ustaz ya. Dan memang topik berbeza. Tak ada apa mulai. Tak ada apa berbeza Ustaz ya. Jadi subhanallah, itu al-Quran ya, yang apabila Allah menyusunnya ini tak mampu dibuat oleh manusia. Baik. Kita ingin meneruskan pada ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-8 sudah pun kita bincang bagaimana orang yang beriman yang menjadikan Allah ini Al-Aziz Al-Hamid ya, Allah sumber kuasa, Allah sumber pujian yang disayangi, yang dipuji. Mengapa dipuji sangat? Kerana selama hari ini ada orang Ustaz ya yang dia cakap bahawa mengapalah Allah ni tak buat kita ni kaya, mengapa Allah ni tak tolong orang Palestin cepat, mengapa COVID datang. Dia persoalkan Allah. Tapi sebenarnya orang yang persoalkan Allah ini adalah orang yang tidak memuji Allah. Ya, dia datang kerana dia tidak meletakkan Allah ni segala-gala pujian, yang melaksanakan perkara yang baik-baik ya. Sehingga kan bila Allah berkaitan dengan Al-Hamid ini, Allah kata allazi lahu mulkus samawati wal ard, Allah yang empunya langit dan bumi. Bila Allah mempunyai langit dan bumi, Allah berkuasa atas setiap sesuatu, ataupun Allah ini syahid, memerhati pada setiap sesuatu. Itu bahagian yang kedua daripada ayat nombor 9. Tapi bahagian pertama itu Allah berkuasa, Allah lah yang nak pilih nak buat apa saja, Allah punya pasal. Lebih kurang begitu Ustaz ya. Bukannya kita yang mempersoalkan Allah. Ni kita cakap mengapa Allah tak bagi hancurkan ataupun tolong kita 100%. Sebenarnya kita yang berhutang dengan Allah. Allah tak berhutang dengan kita apa-apa pun. Kerana Allah bagi kita tangan, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita. Ada orang yang tak puas hati Ustaz ya. Ya. Tak berhati, mengapalah saya punya hidung ni tak macam orang Arab, contohlah kan. Dia bandingkan, dia rasa Allah berhutang dengan dia. Padahal sebenarnya kita yang sebenarnya berhutang pada Allah allazi lahu mulkus samawati wal ard. Dan di hujung itu Allah kata wallahu ala kulli syai'in syahid. Apa kesannya? Bahawa Allah memerhati segala apa yang Allah bagi pada kita. Allah bagi langit, Allah bagi bumi, Allah bagi oksigen, Allah bagi tangan. Allah memerhati, syahid, memerhati kepada setiap kecil apa yang kita gunakan
manfaatkan daripada apa yang Allah telah berikan. Jadi ini adalah Allah perkenalkan. Dan bagi orang yang tidak beriman, dia menghancurkan, merosakkan orang yang beriman. Allah kata pada ayat 10, kalau mereka buat begitu kemudian tidak bertaubat, maka bagi mereka adalah azab Jahannam, walahum azabul hariq. Ya, apa maksud Jahannam dan azabul hariq? Jahannam ini tempat bakar, Ustaz ya. Bakar. Tetapi azabul hariq ini adalah diletakkan api yang menyala-nyala. Ada orang kena bakar, satu lagi kena api. Ya, manakah yang lebih teruk? Sudah tentunya kalau kena bakar dengan api lah, Ustaz ya. Kalau kena terbakar, mungkin api tak ada lagi. Dia dah bolehlah tak berapa panas sangat. Tapi kalau terus api itu menyala-nyala membakar, itu adalah satu azab yang amat-amat sengsara. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah nyatakan ganjarannya apa? Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita selalu jumpa ayat ini, tapi beri perhatian kepada perkataan walahum pada falahum pada ayat yang nombor 10, dan pada ayat nombor 11 tak ada fa, Ustaz ya. Atas ada fa. Ya, ayat nombor 11 tak ada fa. Ada maksud tak? Ada maksud. Okay. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau orang yang buat jahat ini, yang menyeksa orang beriman, maka kesannya itu mereka akan diberi azab Jahannam walahum azabul hariq. Buat jahat, kesannya Jahannam, azabul hariq. Tetapi bagi orang yang berbuat iman dan beramal soleh ini, dia bukan fa. Fa itu adalah kesan daripada iman dan amal soleh, maka mereka dapat jannah. Oh, bukan. Bagi mereka ini lahum, bukan falahum. Fa itu maksudnya pasal buat ini dapat ini. Itu kalau orang yang buat jahat. Tapi orang buat baik kerana beriman beramal soleh, not necessary. Bahasa Inggeris Ustaz ya. Bukan semestinya pasal beriman beramal soleh, baca Quran, solat kamu dapat jannat, tetapi itu adalah anugerah Allah, rahmat daripada Allah. Jadi fa dekat situ membawa maksud yang besar, Ustaz. Ya, sehingga kan ia menyebabkan kita, okey, saya baca Quran, saya solat, saya beriman beramal soleh, ya Allah tolong beri kami rahmat untuk kami mendapat jannatun tajri min tahtihal anhar. Kerana mata sahaja yang Allah beri, salah satu daripada kuasa Allah, nak banding dengan amal kita Ustaz ya, tidak terkira ya. Mungkin kita tak cukup pun baca Quran, kalau nak bayar mata ni kena khatam Quran mungkin setiap jam sekali kot. Ya. Jadi di sini Allah beritahu zalikal fauzul kabir, di hujung itu ini adalah kejayaan yang besar. Dalam Quran ada fauzul azim, fauzul kabir, fauzul mubin. Jadi bila menggunakan fauzul kabir ini, pasal Allah dah beritahu tentang satu ganjaran yang besar ya. Kalau fauzul azim yang paling besar, biasanya ayat itu akan cerita pasal syurga ni banyak sangat Ustaz. Banyak nikmat fauzul azim. Yang ini pertengahan, tapi kalau pendek saja cakap pasal syurga, fauzul mubin. Dan lebih daripada itu, fauzul kabir ini maksudnya apa? Kerana orang-orang beriman dipandang kecil oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka menyeksa, masukkan dalam parit, dibakar, dihenyak, dibunuh, dipandang kecil. Rupa-rupanya kerana kamu dipandang kecil, tetapi Allah memandang besar, Allah berikan fauzul kabir. Berubah muzik, berubah topik, ayat 12 hingga 22. Apakah isinya? Kita baca dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, begitulah adanya Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan perbuatan kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi orang yang beramal soleh, dengan rahmatnya kita dapat masuk syurga, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Kita nak sambung pada ayat yang ke-12 hingga 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dhul arshil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladhina kafaru fi takdhib. Wallahu min
بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله. Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat 12 hingga 22 mengubah kepada apakah topik yang sedang dibawakan ya. Pada ayat yang 11 tadi Ustaz ya bercakap tentang orang beriman, beramal soleh, mereka ini dapat syurga, di bawahnya itu ada air yang mengalir, sungai-sungai ya, bukan satu sungai, bukan satu syurga, tapi banyak kebun syurga, banyak syurga dan banyak sungai, dan airnya bukannya bertakung yang mungkin berbau busuk ya, tetapi tajri ya, berjalan, bergenang. Baik. Dan bila bercakap tentang perkara ini, sudah tentunya itu adalah satu ganjaran yang amat indah. Kalau di dunia Ustaz ya, orang pergi hotel, kalau dia dapat tengok apa istilahnya sea view ya, nampak laut, biasanya bayarannya mahal. Betul. Ya. Jadi bila Allah memberikan kebun, tempat penginapan yang ada nampak tajri min tahtihal anhar, air terjun, sungai, ini adalah yang paling mahal, kejayaan yang besar. Tetapi itu di akhirat. Ini adalah ganjaran bagi mereka yang tetap istiqamah di dalam perjuangan walaupun dihenyak. Maka Allah berikan balik semula kepada mereka, sahabat-sahabat yang diseksa, yang menghadapi cabaran. Inna batasya rabbika lasyadid. Ini adalah satu pujukan daripada Allah SWT. Sesungguhnya seksa ataupun seksaan daripada Tuhanmu itu adalah amat-amat keras. Allah nak beritahu kepada Nabi ya, percakapan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada kita, kalau ada orang yang mengganggu kepada para sahabat, seksaan daripada Tuhanmu itu kepada mereka adalah amat dahsyat berbanding dengan kedahsyatan yang mereka buat. Satu. Yang keduanya, kerana Allah menggunakan perkataan batasya rabbik, ini nak menunjukkan apa? Seksaan daripada Allah itu, Allah berkuasa Ustaz. Bila Allah berkuasa, bila berlaku apa yang seksaan-seksaan ini, Allah kan ada. Allah kan ada. Allah tidak akan duduk diam, tidak akan biarkan begitu sahaja. Allah akan settle dengan orang-orang yang mengganggu kepada orang-orang yang beriman. Ini semangat yang sampai kepada para sahabat bila membaca ayat 12, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kan mudah bagi Allah itu yang memulakan penciptaan dan nak mengembalikan mereka ke akhirat nanti, nak bakar ataupun nak seksa dengan syadid, itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang diseksa, menghadapi ujian, Allah memberikan pujukan dan memberi tawaran, wa huwal ghafur. Mereka yang ditekan itu, kita Ustaz ya, kalau kena duri pun Allah ampunkan dosa kita, apatah lagi kalau orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam parit ataupun diseksa, mereka ini akan diberikan rahmat ataupun ghafur ya, keampunan daripada Allah. Ini memberikan kepada mereka ketabahan, kekuatan untuk terus berjuang. Kepada kita semua, walaupun ada cabaran untuk melaksanakan tugas sebagai ayah, ibu, pemimpin, terus berjuang kerana kita tahu bahawa Allah sedang menawarkan ghafur, keampunan kepada kita. Dan mungkin ketika kita menghadapi cabaran itu, kita merasakan ada setengah orang kata Ustaz ya, Allah ni tak sayang saya. Ya, sebabnya saya ni kena bunuh ke, saya kena cedera ke, saya kena kutuk dan sebagainya. Kalau kita terus berada pada jalan iman dan amal soleh, ada cabaran, Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Allah sayang. Allah sayang, bukannya Allah tak sayang. Jangan cakap pula ini Allah tak sayang lah ni menyebabkan saya ni dapat anak begini, dapat cabaran di tempat kerja begini. Bukan. Mereka yang kena masuk parit, ini makin lagi susah Ustaz kan. Maksudnya si contohnya Habab yang kena berbirat belakang, kena bakar tersebut, boleh sahaja bila kena pada waktu itu dia akan cakap bahawa mungkin Allah tak sayang, itu sebabnya Allah biarkan saya begitu. Tetapi Allah menyatakan apa? Wa huwal ghafurul wadud. Allah Maha Pengampun. Allah nak ampunkan mereka, dan Allah ini amat sayang kepada mereka, bukan benci. Yang bencinya ialah kalau kita selesa hidup tetapi tidak beriman, tidak beramal, malah membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Baik. Dan kemudian lebih daripada itu, Allah yang penyayang ini dinyatakan pada ayat 15, Dzul Arsyil Majid. Allah yang memiliki arasy yang mulia, arasy yang hebat. Jadi dengan kehebatan Allah ini menyayangi kita, kita akan rasa amat tenteram, dan lebih daripada itu, fa'alul lima yurid. Allah boleh buat apa saja.
Allah boleh buat apa sahaja, bukan kita persoalkan Allah, tetapi kita kena persoalkan diri kita. Apa yang saya buat untuk saya mendekatkan diri, mendapat keampunan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 kita baca dua ayat yang memperingatkan kepada kita tentang mereka yang mendustakan. Apa kesannya? Bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita dah dengar bagaimana kupasan-kupasan daripada surah Al-Buruj. Sekarang ni berada di hujung ayat. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita ambil pengajaran. Kita nak baca pada ayat 19 dan 20 Safa. Terus sampai 22 lah Ustaz. Sampai 22 senang sekaligus ya. 19 hingga 22 sebagai penutup bahagian surah Al-Buruj ini. A'udzubillahi minasyaitanir balil ladzina kafaru fi takdzib balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Surah Al-Nazim ayat yang ke-19, memang orang-orang kafir itu yang selalu mendustakan ketika Nabi menyampaikan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Bukan masalah mesej yang ada pada Nabi, tetapi kerana orang kafir itu yang bersifat takdzib, yang selalu mendustakan. Jadi jangan rasa bersalah, jangan rasa pula saya ni sampaikan Quran, saya bawakan kepada kebenaran, orang tak nak ikut, ini mungkin saya punya kelemahan kot. Memang kita ada kelemahan, tetapi mesejnya itu ya tetap daripada Allah yang esa, daripada Allah yang menurunkan Al-Quran. Bukan masalah mesej, tetapi kerana ada sifat yang ada pada orang-orang yang mendustakan. Jadi teruskan menyampaikan, dan Allah menyatakan wallahu min waraihim muhit, iaitu Allah ini mengepung daripada belakang mereka sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri. Rasa-rasanya bahawa mereka ini nak berbuat apa sahaja. Sebenarnya Allah amat mengetahui. Allah mengetahui segala-galanya, dan yang penting ialah bagi Nabi, bagi para sahabat, bagi kita semua adalah menghargai dan meletakkan Al-Quran. Bal huwa Qur'anum Majid. Kalau kita perasan, Majid ini ada kaitan dengan Zul Arshil Majid pada ayat 15. Makin kita bersama dengan Al-Quran, makin kita mendapat keampunan. Makin bersama Al-Quran, makin kita disayangi Allah. Makin kita bersama Al-Quran Al-Majid, kita akan mendekati kepada Zul Arshil Majid, Tuhan yang memiliki arash yang mulia, sehingga kan kita akan dipimpin. Kita ada banyak kelemahan, tetapi Allah akan pimpin fi lauhim mahfuz, iaitu Quran ini berada tersimpan dalam Lauh Mahfuz, sesuatu papan ataupun tempat tulis yang terjaga. Maka bila kita tahu ia mahfuz, bila kita jaga Al-Quran, Allah akan jaga kita sebagaimana langit dijaga oleh buruj bagi mengelakkan syaitan mengganggu. Makin kita baca Al-Quran mahfuz, kita akan terjaga daripada gangguan syaitan dalam kehidupan kita. Membawa pada resolusi pada hari ini kita saksikan, iaitu yang pertama, tetap teguh dan sabar dalam menghadapi ujian dan derita pada setiap masa. Inspirasi daripada peristiwa Ashabul Ukhdud. Yang kedua, jauhi berbuat dosa dan sesali perbuatan dosa dengan segera bertaubat agar kita tidak diberi azab Jahannam dan juga api yang membakar. Yang ketiga, menasihati orang lain dan tinggalkan perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, agar kita selalu jadi orang-orang yang tidak terlibat dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesabaran dan jiwa yang kekal dalam menghadapi kehidupan dan perjuangan ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Terimalah akan taubat kami ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk kami menegakkan kema'rufan ya Allah, menentang kemungkaran ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada jiwa kami ya Allah, besarkanlah jiwa kami ya Allah, kentalkan
sempurnakanlah kesabaran kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan ya kebaikan, dan tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada akhir-akhir My Quran Time ini, agar kita dapat bersama teruskan legasi Quran, meneruskan legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapnya Allah menerima amal kita semua. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.